Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 2 MPU 3093 iaitu pembentangan mengenai sistem-sistem kehidupan dalam Islam. Jadi, kumpulan kami telah memilih sistem masyarakat menurut Islam. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli termasuk saya, iaitu saya Naimatus Sofiah binti Abdul Mahfuz bersama 2 orang rakan saya iaitu Nur Akmaliana binti Awang Hamad dan Nur Fatin Nadirah binti Azlan. Jadi kami akan membentangkan sistem masyarakat menurut Islam. Terdapat beberapa perkara yang akan kami bentangkan mengenai sistem masyarakat menurut Islam. Antaranya ialah definisi masyarakat, dasar masyarakat dalam Islam, ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam, kedudukan kekeluargaan dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam dan kewajipan Muslim terhadap masyarakat. Baiklah, mari kita lihat kepada definisi masyarakat. Masyarakat adalah satu kumpulan manusia yang berinteraksi dalam satu kawasan yang dibimbing oleh satu budaya, yakni cara hidup yang dikongsi bersama. Jadinya, setiap kelompok masyarakat di dunia ini mempunyai budaya ataupun cara hidup sama ada dari segi adat resam, kepercayaan dan lain-lain lagi. Manusia tak boleh hidup bersendirian kerana hidup bermasyarakat ini adalah fitrah semula jadi manusia. Jadinya, terdapat pelbagai perkataan yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia ini. Antaranya ialah kaum, ummah, syu'ub dan qabail. Di samping itu, Al-Quran juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-mala', al-mustakbirun, al-mustad'ifun dan lain-lain. Jadi, secara umumnya, masyarakat ini dikenali sebagai satu kumpulan kepada beberapa individu kecil ataupun besar yang terikat oleh satuan, adat atau hukum khas dalam hidup bersama. Baiklah, berdasarkan definisi masyarakat yang saya huraikan sebelum ini, jadi saya simpulkan dalam satu infografik, yakni masyarakat itu adalah sebilangan besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama dan hidup bebas mengamalkan budaya yang sama. Kita pergi dengan lebih mendalam, iaitu masyarakat dalam konteks Islam. Masyarakat dalam konteks Islam ini adalah gabungan manusia yang diwujudkan atas ikatan syariah Rabbani yang bermatlamatkan kehidupan yang sejahtera serta aman dan damai. Dan masyarakat Islam itu, apakah maksud masyarakat Islam itu? Masyarakat Islam itu adalah satu kelompok manusia yang beragama Islam, mengamalkan ajaran Islam dan saling berkaitan antara satu sama lain. Buktinya, Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Jadi, ayat ini telah menjadi bukti ataupun dalil yang menunjukkan kita haruslah hidup dalam masyarakat. Kerana hidup dalam masyarakat ini penting kerana ianya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Baiklah, mari kita lihat pula kepada dasar masyarakat dalam Islam. Jadi, di sini saya sertakan 3 poin iaitu dalam dasar masyarakat dalam Islam ini, iaitu yang pertama akidah Islam, yang kedua tolong-menolong atas kebaikan, dan yang ketiga adalah bersatu padu. Jadi, dalam setiap poin yang saya sertakan ini mempunyai ayat Al-Quran, yakni pada akidah Islam itu ayat Al-Qurannya ialah dipetik daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. Dan kemudian tolong-menolong atas kebaikan itu pula saya telah petik dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan pada poin yang ketiga, bersatu padu, saya telah petik dalam firman Allah dalam surah Ali Imran juga pada ayat 103. Sebagai contoh, firman Allah yang menunjukkan tolong-menolong atas kebaikan ini, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Okey. Baiklah, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Dasar masyarakat dalam Islam. Dasar masyarakat dalam Islam ialah agama itu sendiri, seperti mana yang dikupaskan pada poin pertama, iaitu akidah Islamiah. Agama inilah yang mengarahkan pemikiran umat manusia sama ada perbuatannya, tindak tanduknya untuk menjadi dasar kepada pegangan dalam semua keadaan, yakni dalam kehidupan umat manusia itu sendiri. Jadi, kita diperintahkan untuk menganutnya, mengetahui kedudukannya, mengetahui hubungannya dengan alam dan sebab ia dijadikan. Jadi, pembinaan itu didasarkan kepada pembinaan masyarakat itulah didasarkan kepada agama Islam itu sendiri, sehingga setiap individu berbuat sesuatu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan apa yang Islam telah tetapkan, sama ada sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sistem organisasi masyarakat yang membawa kepada negara Islam iaitu bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Masyarakat Islam ini tidak tertumpu hanya kepada warna kulit, perkauman, agama, akan tetapi ianya memberi rahmah kepada keseluruh anggota masyarakat, tidak mengira titik permulaannya. Jadi, sebagai masyarakat Islam, kita masing-masing haruslah bertanggungjawab dalam melaksanakan apa yang dituntut dan apa yang dicegah dalam Islam. Sebagai contoh, Islam menuntut umat manusia untuk solat 5 waktu. Jadi, sebagai umat Islam yang taat akan perintah Allah, kita haruslah solat 5 waktu dan sama sekali tidak meninggalkannya, kerana perkara itu adalah perkara yang tidak disukai Allah. Dan perkara-perkara, sebagai contoh, perkara yang dicegah dalam Islam, sebagai contoh minum arak, perkara itu haruslah kita jauhi dan meninggalkannya serta-merta, kerana perkara tersebut, iaitu minum arak itu adalah perkara yang dicegah dalam Islam. Jadi, secara umumnya, masyarakat Islam tertegak atas pegangan akidah dan pemikiran yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sistem masyarakat ini adalah sistem yang menyeluruh kerana ianya meliputi ekonomi, politik, akhlak, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya.
Jadi, berdasarkan dasar masyarakat dalam Islam yang diterangkan, terdapat sebuah dalil daripada surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, ikhwah. Maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua-dua saudara kalian itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat. Jadi sebagai umat Islam kita haruslah bersaudara, iaitu bermasyarakat, hidup dalam masyarakat, saling bersatu padu, saling bertolak ansur, saling membuat kebaikan untuk kita mendapatkan sebuah kehidupan yang aman dan damai. Baiklah, kita akan pergi kepada ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam. Jadi, terdapat 4 poin yang disertakan. Yang pertama, dibina atas akidah tauhid, dikukuhkan dengan persaudaraan. Dan yang ketiga, mementingkan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir sekali iaitu yang keempat, masyarakat yang bertoleransi. Jadi, ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam ini akan disambung oleh sahabat saya Nur Akmaliana. Baiklah, saya Akmaliana. Seterusnya saya akan sambung mengenai ciri-ciri masyarakat dalam Islam. Okey, seperti yang kita tahu, usia agama Islam sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ni telah menjangkau lebih 1400 tahun yang lalu. Jadi kemandirian Islam ni dia beradaptasi dengan perubahan zaman, masa dan juga pemikiran manusia. Okey, jadi antara ciri-ciri masyarakat yang pertama adalah masyarakat yang dibina atas akidah dan tauhid, di mana Allah mengutuskan para rasul ni untuk membebaskan manusia daripada syirik, iaitu menyembah Tuhan selain daripada Allah. Tauhid ni dia menjadi intipati utama dakwah para rasul, khususnya para rasul yang tergolong sebagai ulul azmi. Contohnya Nabi Ibrahim yang berdakwah kepada Raja Namrud. Begitu juga kepada Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, sehinggalah kepada Nabi Muhammad. Jadi, misi Rasulullah SAW di Mekah selama 13 tahun adalah untuk membebaskan masyarakat Arab Jahiliyah daripada perbuatan syirik dan membaiki akhlak masyarakat tersebut. Jadi Islam ni, masyarakat Islam yang berteraskan akidah ni telah dimodelkan oleh para sahabat baginda SAW yang mula-mula memeluk agama Islam. Okay, mereka ni di mana mereka sanggup dimusuhi saudara sendiri. Kenapa mereka dimusuhi? Kerana mereka ni memilih Islam, mereka memilih untuk hidup miskin dan juga serta berjuang harta dan nyawa demi Islam. Di mana contohnya pasukan Muhajirin lah yang sanggup meninggalkan kampung halaman serta keluarga yang mereka sayang. Siapa je tak sayang keluarga kan? Okay, contohnya anak Nabi Muhammad SAW iaitu Zainab, di mana puteri sulung Rasulullah ni, beliau ni sanggup meninggalkan suaminya Abu Al-Ash. Di mana yang masih ketika itu beliau ni Abu Al-Ash ni dia seorang yang musyrik, kerana tidak menyahut seruan Allah dan Nabi lah, dia tak ikut Nabi. Okay. Kemudian Zainab ni sanggup tinggalkan Abu Al-Ash ni sedangkan dia sayang kepada Abu Al-Ash ni. Sebab apa Zainab buat macam tu? Sebab untuk menyahut seruan Allah dan untuk membuka tapak baru di Madinah, iaitu untuk berhijrah ikut dengan Nabi lah. Okay. Jadi sebenarnya masyarakat yang berteraskan akidah yang benar ni hanya akan menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup mereka. Dan kisah-kisah pejuang Islam sepanjang zaman yang teguh mempertahankan akidah boleh dijadikan tauladan kepada umat Islam sekarang. Contohnya seperti
perjuangan Badi'uz Zaman Said Al-Nusri, Hasan Al-Banna, Said Qutb dan Tok Kenali dan juga lain-lain. Baiklah, ciri-ciri masyarakat masyarakat Islam yang kedua adalah masyarakat yang dikukuhkan dengan persaudaraan, iaitu ukhuwah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menciptakan manusia itu daripada tubuh yang satu, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Di mana justru percaturan fitrah manusia tu seperti bentuk fizikal, naluri dan perasaan kecenderungan adalah sama saja. Malah Allah ni telah berfirman yang bermaksud Allah tidak menilai seorang tu berdasarkan keturunan, bangsa, warna kulit, tetapi sifat takwa dia. Justru kebersamaan itulah yang mengikat manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta dan Tuhan sekalian alam. Jadi, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia telah disatukan dalam persaudaraan Islam. Malah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa orang-orang yang beriman itu ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuh. Tauladan ni dipetik daripada peristiwa hijrah yang telah menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, di mana umat Islam zaman Rasulullah SAW bersatu padu mempertahankan akidah, di mana mereka ni berkongsi pemilikan harta bahkan jiwa demi memuliakan anjuran ukhuwah. Contohnya yang kita biasa dengar lah, kisah di Medan Uhud yang menyaksikan tentera Islam ni berkorban untuk sahabat-sahabat mereka untuk minum air ni. Contohnya masing-masing ni menolak kerana mendahulukan sahabat mereka. Akhirnya semua mereka tu mati syahid. Ini ni bertepatan lah dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak masuk syurga seseorang yang membiarkan saudaranya lapar walaupun dia seorang ahli ibadah. Baiklah, seterusnya ciri-ciri masyarakat dalam Islam yang ketiga adalah masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan, di mana ilmu ni adalah perkara pertama yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam alaihi salam. Contohnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud dan dia Allah mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam dan seluruhnya, nama benda seluruhnya. Jadi daripada ayat yang berikutnya, Nabi Adam alaihi salam ni telah mengajarkan pula kepada malaikat. Masya-Allah. Jadi ini membuktikan bahawa Allah ni menaikkan taraf manusia berbanding para makhluk lain termasuk malaikat hanya dengan akal fikiran, iaitu ilmu pengetahuan. Bahkan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, wahyu yang pertama diberikan baginda adalah Iqra, iaitu membaca, di mana malaikat Jibril sendiri yang menjadi guru kepada Rasulullah SAW. Okey, jadi manusia ni secara umumnya akan menjadi kuatlah bila menguasai ilmu pengetahuan. Contohnya kalau kita tengok tamadun-tamadun awal manusia, contohnya tamadun Yunani, Rom, Parsi, Cina dan India di masyhur kerana penguasaan ilmu pengetahuan yang meliputi falsafah, teknologi, kemahiran. Contohnya bangsa Rom ni dia jadi hebat sebab pengetahuan mereka terhadap ilmu binaan. Manakala bangsa Parsi pula terkenal dengan kecerdikan mereka di medan peperangan. Kalau Cina pula dia agung dengan budaya perniagaan, perubatan dan juga teknologi, di mana iaitu teknologi kertas lah. Dan juga kalau bangsa Yunani pula, Yunani dan India terkenal dengan falsafah. Okay, jadi justru kalau Allah memunculkan Islam, maka seiring itulah juga dia membentangkan ilmu pengetahuan yang berlunaskan syariat yang semuanya terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi umat Islam ni adalah umat yang paling unggul sekiranya mereka ni memahami martabat ilmu. Sebaliknya, jika mereka tidak menguasai ilmu, mereka akan menjadi lemah lah.
menjadi umat yang mundur, lemah dan menjadi maksa keadaan, di mana ianya sangat bertentangan dengan apa yang dialami oleh umat Islam di era Rasulullah SAW, para sahabat dan juga para tabi'in. Okey. Contoh-contoh kerutuhan umat Islam akibat tidak menguasai ilmu pengetahuan ni boleh dilihat pada masa kini. Okay, contohnya kalau kita tengok remaja zaman sekarang ni, dia banyak kepada bermain headset dan mereka tidak berminat untuk mempelajari apa-apa ilmu. Jadi perkara ni lah bila mereka terlampau asyik dengan headset mereka sendiri, menyebabkan mereka ni malas untuk menuntut ilmu. Baiklah, yang seterusnya ciri-ciri masyarakat dalam Islam yang keempat adalah masyarakat Islam ni adalah masyarakat yang bertoleransi. Okey. Jadi baru-baru ni ada beberapa ada yang menuduhlah Islam ni tidak menunjukkan toleransi pun terhadap agama lain. Malah ada juga yang menuduh Islam ni menindas agama lain. Jadi sebenarnya bukan cara yang cara hidup Nabi Muhammad SAW ni jelaslah menunjukkan contoh terbaik bagaimana nak berurusan dan berinteraksi dengan orang yang berbeza agama dan kepercayaan. Okey, contohnya yang kita dapat tengoklah contoh terbaik daripada toleransi Nabi Muhammad itu sendiri adalah daripada sudut perlembagaan semasa pembinaan Piagam Madinah lah. Okey, jadi Nabi Muhammad ni dia telah meletakkan perlembagaan ni, dia menjelaskan tanggungjawab semua pihak yang tinggal di Madinah lah. Okey, jadi kewajipan terhadap antara satu sama lain dan batasan tertentu yang perlu dipatuhi di tempat masing-masing. Jadi semua penduduk ni dianggap anggota dan warga masyarakat Madinah tanpa mengira agama pun. Jadi orang yang beragama lain dilindungi di negara Madinah tersebut daripada bahaya. Contohnya orang Islam, orang kafir pun dilindungi juga. Ini dinyatakan dalam artikel lain, iaitu orang Yahudi yang mengikut kita, iaitu Islam lah, diberi pertolongan dan keadilan, di mana dia tidak akan diancam dan bermusuhan juga, sekiranya bermusuhan juga akan dibantu. Okey, jadi jelaslah sebelum ni setiap suku Puak ni yang tinggal di Madinah ni, mereka ni mempunyai kumpulan masing-masing dan musuh. Musuh di dalam dan luar Madinah. Jadi Nabi SAW ni kemudiannya telah mengumpul serta menyatukan suku Puak tersebut di bawah satu sistem tadbir uruslah. Okay, jadi semua Puak mesti bertindak bersama tanpa mengira kabilah, agama pun. Jadi serangan ke atas agama ataupun Puak lain dianggap sebagai serangan ke atas negara lah. Jadi kerajaan dan juga semua pihak tu terlibat untuk melindungi antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya saya akan sambung pula dengan kedudukan keluarga dalam Islam. Okey, yang pertama kalau kita tengok terdapat banyak tanggungjawab dan hak-hak yang perlu diberikanlah oleh ibu bapa kepada anak itu sendiri. Okey, yang pertama memberi didikan kepada anak-anak. Ibu bapa ni dia kena bagi didikan kepada anak-anak mereka sama ada daripada aspek rohani, jasmani, emosi dan intelektual bagi melahirkan masyarakat yang berpengetahuan tinggilah, yang serba tahu dan juga melahirkan perlu diberinya didikan dari aspek rohani dan emosi mereka. Jadi mereka ni akan tahu dan juga mereka ni akan dapat melahirkan manusia yang sangat menghormati ibu bapa lah. Jadi begitu. Jadi yang keduanya adalah ibu bapa ni dia perlu menyediakan pakaian dan makan minum yang halal kepada anak-anak tu sendiri. Kenapa? Setiap daging ataupun makanan yang ditelan oleh anak-anak tu sendiri akan membentuk jasad anak-anak tersebut. Jadi ibu bapa ni perlu memastikan setiap makanan dan minuman
yang disuap ke dalam mulut anak itu sendiri halal dan pakaian mematuhi peraturan syarak lah. Kalau kita tengok ibu bapa sekarang kan dia macam ramai yang biarkan anak dia tu macam tak apalah, tak tutup aurat asal pakai pakaian. Sebenarnya tu salah. Sebenarnya daripada aspek pakaian juga ibu bapa ni dia mesti jaga. Jaga yang betul-betul jaga supaya anak tu sendiri dan keluarga tu sendiri dapat ikut ajaran Islam yang sebenarnya dan menutup aurat dengan pemakaian yang patuh syariah. Okey. Yang ketiga adalah hak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa setelah meninggal dunia. Okey, kalau kita tengok uh, anak ni dia perlu mendoakan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan kepada ibu bapa mereka lah. Dan juga anak ni boleh membayar hutang. Bayar hutang apa? Hutang bagi pihak ibu bapa mereka sendiri yang telah meninggal dunia. Maksudnya kalau ibu bapa mereka tak sempat nak bayar hutang, anak ni lah yang wajib melunaskan hutang-hutang mereka. Itu adalah tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Okey, kalau mendoakan kebaikan ni, masa hidup tak perlu ke nak doa? Tak, masa hidup kita perlu juga doa. Tapi kalau bila dah meninggal pun, lagilah digalakkan untuk berdoa. Sebab doa anak ni sangatlah penting kepada ibu bapa. Okey, dan juga kalau yang keempat, hak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa ketika masih hidup. Ni ketika ibu bapa masih hidup tau. Okey, jadi kalau ibu bapa masih hidup, ibu bapa ni perlu menenangkan hati anak. Anak ni perlu menenangkan hati ibu bapa mereka lah dan menjaga tutur kata. Tutur kata serta perbuatan mereka lah ketika bersama ibu bapa. Okay, sekiranya mereka ni memerlukan ibu bapa ni memerlukan bantuan, apa-apa bantuan pun, jadi anak sendiri ni mesti tolong ibu bapa kita lah, ibu bapa mereka sendiri. Kenapa? Sebab Islam ni sangatlah menekankan dan sangatlah menyeru supaya umatnya untuk menghormati ibu bapa mereka sendiri. Contohnya dalam surah Isra yang menyuruh kita, menggalakkan kita dan mewajibkan kita untuk melakukan ihsan terhadap ibu bapa kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Nadirah binti Azlan insya-Allah akan meneruskan pembentangan mengenai sistem masyarakat dalam Islam. Baiklah, pada hari ini saya akan berkongsikan pula mengenai bagaimanakah kedudukan wanita dalam Islam. Baiklah, sebenarnya Islam sangatlah memuliakan wanita di sisi Islam, iaitu sehingga kita tengok dalam Al-Quran itu sendiri ada satu surah yang memang diabdikan ataupun dikhususkan untuk wanita, iaitu yang dinamakan sebagai surah An-Nisa, yang mana surah ini Allah telah menceritakan bagaimanakah status kedudukan wanita dan juga hukum hakam berkenaan dengan wanita dalam Al-Quran. Selain pada itu, banyak juga hadis-hadis Nabi SAW yang telah menyebut tentang kemuliaan dan macam mana kedudukan Islam ni mengangkat martabat wanita, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan melihat pada hari ini macam mana kedudukan wanita daripada 4 aspek yang utama. Yang pertamanya adalah bagaimanakah kedudukan wanita sebagai seorang anak. Yang kedua, bagaimanakah kedudukan seorang wanita sebagai seorang isteri. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimanakah kedudukan wanita Islam sebagai ibu. Dan yang akhir sekali, bagaimanakah kedudukan wanita sebagai anggota masyarakat. Baiklah, yang pertamanya adalah bagaimanakah peranan wanita ataupun kedudukan wanita sebagai seorang anak. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang mempunyai anak perempuan lalu ia mengajarnya dan mendidiknya dengan baik, maka anak itu kelak akan menjadi tabir yang melindunginya daripada api neraka. Jadi, berdasarkan hadis ini, Nabi SAW telah menjelaskan bahawa seorang wanita sangatlah memainkan peranan yang penting sebagai seorang anak, di mana jika seorang anak wanita itu, iaitu anak perempuan itu, beramal soleh
bertakwa kepada Allah, mentaati ibu ayahnya, maka ia akan menjadi asbab ibu ayahnya untuk masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Jadi dekat sini kita nampak Nabi SAW sangatlah meninggikan martabat wanita dalam keluarga itu sendiri, iaitu sebagai seorang anak, kerana jika anak perempuan itu baik, maka insya-Allah dia akan dilahirkan dan membesar sebagai seorang muslimah ataupun sebagai seorang wanita secara umumnya dan menjaga adab-adab dan tata susila dalam masyarakat. Seterusnya yang kedua, peranan ataupun kedudukan wanita sebagai seorang isteri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dunia adalah perhiasan, iaitu kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan iaitu perhiasan di dalam dunia ini adalah isteri yang solehah, yang mana jika engkau melihatnya, engkau akan berasa gembira, tenang dan juga berasa damai, dan jika engkau pergi, maka dia akan menjaga nama baikmu. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, dapatlah kita rumuskan bahawa kedudukan seorang isteri yang sangatlah diiktiraf dalam Islam, yang mana jika seorang isteri itu adalah isteri yang solehah dan berbuat baik kepada suaminya serta menjaga anak-anaknya dengan baik, maka akan terbentuklah institusi keluarga yang sangat harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, tugas seorang isteri adalah untuk mentaati suaminya, menjaga anak-anaknya serta memelihara kebajikan di rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan sakinah, mawaddah dan kedamaian antara suami dan isteri serta anak-anak mereka. Baiklah, yang ketiga, kedudukan wanita itu sendiri sebagai seorang ibu. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul Azim, yang mana yang bermaksud, dan kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapanya, di mana ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, iaitu wahnan ala wahnin, dari awal mengandung hingga akhir menyusukannya, dan tempoh menceraikan susunya itu pula adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku jugalah tempat kamu kembali untuk menerima balasan. Sadaqallahul Azim. Jadi, berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 ini, jelas Allah telah mengangkat bagaimanakah pengorbanan seorang wanita sebagai seorang ibu di dalam Al-Quran itu sendiri, yang mana para ibu berhak untuk diberikan ketaatan, kasih sayang dan juga bakti daripada seorang anak, kerana mereka telah menanggung pelbagai kesusahan daripada mula mengandungkan anak tersebut sehinggalah membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Di sini kita dapat lihat bagaimana kedudukan wanita sebagai seorang ibu yang sangatlah dimuliakan dan diangkat di sisi Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, bagaimanakah kedudukan seorang wanita itu sendiri dalam anggota masyarakat? Firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Sadaqallahul Azim, yang mana bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka itu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada membuat kejahatan, dan mereka mendirikan solat serta membayar zakat, serta mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Di sini kita dapat lihat peranan wanita itu sendiri sebagai seorang anggota masyarakat.
Contohnya adalah wanita itu sendiri adalah diiktiraf sebagai seorang pendidik, iaitu sebagai seorang murabbi ataupun sebagai seorang guru, di mana wanita boleh menjadi ikon ataupun model dalam masyarakat dalam pembetikan akhlak yang mulia. Contohnya, muslimat ataupun wanita berhak untuk mengajarkan nilai-nilai yang mulia seperti amar ma'ruf dan mengajar untuk melarang membuat perkara-perkara yang sia-sia atau perkara-perkara yang keji, iaitu an-nahyu 'anil munkar. Kemudian, wanita itu juga boleh dilantik sebagai pemimpin yang mana sesuai dengan keadaan orang yang dipimpin itu sendiri, iaitu sesama wanita. Jadi kita dapat lihat di sini, wanita peranannya sama seperti lelaki dalam membentuk masyarakat yang harmoni, kemudian membentuk sistem masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni, akhlak-akhlak yang mahmudah serta menjaga keharmonian dalam masyarakat. Baiklah, yang seterusnya kita akan melihat kepada apakah kewajipan seorang Muslim terhadap masyarakat. Di sini suka untuk saya sebutkan dan ingatkan kembali bahawa sebenarnya ada banyak sangat kewajipan ataupun tanggungjawab seorang Muslim itu terhadap anggota masyarakat. Cuma pada hari ini saya akan berkongsi 3 daripada kewajipan yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim terhadap anggota masyarakat itu sendiri. Yang pertamanya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, ataupun dalam bahasa Arab ni kita biasa dengar sebagai al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, iaitu tanggungjawab seorang Muslim itu terhadap masyarakat adalah dengan cara mengajak ahli masyarakat ini kepada perkara-perkara yang baik, kepada perkara-perkara yang ma'ruf, dan juga melarang kepada perkara-perkara yang akan membawa kepada keburukan, keji dan kemungkaran. Yang keduanya adalah apakah kewajipan seorang Muslim itu terhadap anggota masyarakat adalah memenuhi hak dan menjaga kebajikan. Jika kita lihat, Islam telah mengajarkan kita untuk menyantuni seluruh anggota masyarakat, sama ada yang Islam maupun yang bukan Islam. Jadi, sebab itulah peranan seorang Muslim itu terhadap anggota masyarakat yang lain adalah memenuhi hak dan juga menjaga kebajikan sesama anggota masyarakat. Dan insya-Allah yang ketiga, saya akan berkongsi berkenaan dengan kewajipan seorang Muslim itu sendiri dalam anggota masyarakat, iaitu saling tolong-menolong ataupun bantu-membantu dan bekerjasama demi kepentingan masyarakat. Yang pertamanya adalah kita akan melihat bagaimanakah peranan ataupun kewajipan seorang Muslim terhadap anggota masyarakat itu sendiri, iaitu yang pertamanya adalah mengajak kepada perkara-perkara kebaikan dan juga mencegah daripada perkara-perkara kemungkaran. Hal ini kita dapat lihat jelas kewajipannya menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Suraqallahul Azim, yang bermaksud, kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana apa? Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk dan keji. Serta kamu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Jadi sahabat-sahabat, kita dapat lihat di sini bahawa tugas ataupun kewajipan seorang Muslim itu sendiri terhadap anggota masyarakat adalah mengajak semua anggota masyarakat yang terdiri daripada kanak-kanak, remaja, orang tua dan seluruh jawatan yang ada ini, kita mengajak mereka ni kepada kebaikan, kemudian kita melarang daripada kemungkaran ataupun berbuat berlaku perkara-perkara yang keji. Hal ini termasuklah dalam perkara-perkara yang melibatkan salah laku akidah misalnya, ataupun penyelewengan ibadah misalnya, dan juga gejala-gejala sosial yang melibatkan keruntuhan akhlak itu sendiri. Maka di sinilah peranan kita sebagai seorang Muslim untuk mengajak seluruh anggota masyarakat ini kepada kebaikan dan juga melarang mereka daripada keburukan. Dan sebagaimana kita lihat pada satu hadis Nabi SAW, yang mana bila kita melihat satu kemungkaran ni, maka wajib untuk kita mengubahnya. Dan sebaik-baik yang okeynya, yang paling terbaiknya adalah jika kita ada kuasa, kita ubah dengan kuasa yang kita ada. Kemudian jika kita tidak mampu, kita ubah dengan lisan kita. Kemudian jika kita tidak mampu, maka bencilah dengan hati kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Yang mana maksudnya, jika kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu mengubahnya ataupun mencegahnya atau melarangnya dengan kuasa yang kamu ada. Kemudian jika kamu tidak mampu, kamu cegahlahnya dengan lisan kamu. Kemudian jika kamu tidak mampu, kamu bencilah keburukan itu dengan hati kamu. Kerana itulah dianggap sebagai selemah-lemah iman. Seterusnya, kewajipan seorang Muslim kepada masyarakat itu sendiri adalah memenuhi hak dan menjaga kebajikan. Hal ini adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang bermaksud, hak seorang Muslim terhadap seorang Muslim yang lain ada 6. Lalu baginda ditanya, apakah 6 perkara tersebut, ya Rasulullah? Jawab baginda, bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Bila dia minta nasihat, berilah nasihat kepadanya. Bila dia bersin lalu mengucapkan tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. Bila dia sakit, kunjungilah dia. Dan bila dia meninggal dunia, ikutilah dia menghantar jenazahnya ke kubur. Riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW telah menggariskan 6 kewajipan seorang Muslim terhadap Muslim yang lain, di mana kewajipan ini bukanlah hanya tertakluk kepada masyarakat Muslim sahaja, tetapi kepada seluruh anggota masyarakat, khususnya di Malaysia ini yang mana mempunyai masyarakat majmuk yang berbilang bangsa dan berbilang budaya. Contohnya adalah budaya memberi salam. Sesama Muslim, kita akan memudayakan budaya memberi salam antara satu sama lain, iaitu mengucapkan Assalamualaikum dan akan dijawab dengan Waalaikumsalam. Tetapi, adakah kita tidak boleh melakukan perkara tersebut seperti mengucapkan ucapan selamat kepada masyarakat yang bukan agama Islam? Ya, jawapannya boleh. Contohnya adalah ucapan selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari dan seumpamanya. Kemudian, apabila anggota masyarakat seperti jiran, sanak saudara dan juga kenalan-kenalan rapat kita ni sakit, maka menjadi kewajipan ataupun menjadi hak ke atas kita untuk menziarahinya. Dan banyak lagi lah kewajipan-kewajipan lain yang seharusnya kita tunaikan kepada anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan sesama masyarakat manusia. Baiklah, kewajipan Muslim yang lain terhadap anggota masyarakat adalah tolong-menolong demi kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat kewajipan ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul Azim, yang maksudnya adalah, dan hendaklah kamu tolong-menolong dalam membuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong pada melakukan dosa yakni maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksaannya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Jadi di sini kita dapat lihat tuntutan untuk tolong-menolong ataupun bekerjasama sesama anggota masyarakat dalam perkara-perkara kebajikan, dalam perkara-perkara ketaatan dan perkara-perkara yang akan mendatangkan maslahat kepada masyarakat. Maka ke atas kita sebagai seorang Muslim untuk bersungguh-sungguh dan komited dalam menjayakan tolong-menolong tersebut. Adapun jika kita tolong-menolong dalam perkara-perkara yang batil, contohnya kepada perkara-perkara yang menyebabkan salah laku akidah, perkara-perkara yang akan meruntuhkan institusi akhlak ataupun pembangunan akhlak, jadi kita hendaklah menjauhkan diri daripada perkara tersebut kerana ia dianggap kita bersama-sama bersubahat untuk melakukan dosa. Jadi di sini peranan seorang Muslim ataupun kewajipan seorang Muslim kepada masyarakat itu adalah kita hidup secara sosial dan kita hendaklah saling membantu antara satu sama lain. Demikian sahaja pembentangan kami pada hari ini, iaitu
yang berkisarkan tentang sistem masyarakat menurut Islam, yang mana pada awalnya kami telah berkongsi mengenai apakah definisi masyarakat. Kemudian yang kedua, kami telah berkongsi mengenai dasar masyarakat dari Islam. Seterusnya kami juga telah berkongsi tentang bagaimanakah ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam. Selain itu, kami juga telah berkongsi dalam pembentangan ini kedudukan kekeluargaan dalam Islam, dan akhirnya kami juga telah berkongsi berkenaan bagaimana Islam mengiktiraf kedudukan wanita di dalam Islam itu sendiri, dan akhirnya kita telah memahami apakah ataupun bagaimanakah kewajipan-kewajipan yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim terhadap masyarakat. Mudah-mudahan pembentangan yang kami berikan pada hari ini akan memberikan 1001 manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian, dan mudah-mudahan kita menjadi anggota masyarakat yang mampu berkhidmat dan menyumbang bakti kepada masyarakat. Kerana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lain. Jadi, hiduplah secara bersatu padu, harmoni di bawah landasan Islam yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.